Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini merupakan video temu bual saya bersama seorang informan kita, iaitu Puan Mastika. Jadi sebelum kita mulakan temu ramah kita pada hari ini, saya beri kesempatan kepada Puan Mastika lah untuk memperkenalkan diri, berceritakan di mana anda bekerja dan di mana anda tinggal. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Mastika dan saya merupakan seorang pensyarah sambilan yang bekerja di UiTM Puncak Alam dan juga UiTM Shah Alam. Untuk makluman juga, saya tinggal di Bandar Puncak Alam. Jadi tempat kerja UiTM Puncak Alam, saya bekerja di UiTM Puncak Alam, dan jarak di antara tempat kerja dan ke rumah saya itu hanya sekitar 5 minit saja. Okey, baik. Untuk soalan yang pertama, sebelum kita teruskan kepada topik perbualan kita pada hari ini, sebelum tu saya nak tanya, Cik Mastika, Puan Mastika tahu tak apa itu kosmologi? Saya kurang pasti sebab saya bukanlah orang dalam bidang bahasa. Kalau tanya undang-undang, mungkin saya boleh jawab, tapi untuk kosmologi saya kurang pastilah. Okey, baik-baik. Okey, sebelum kita teruskan kepada topik kita pada hari ini, lebih baiklah kalau saya terangkan apa itu maksud kosmologi supaya dua-dua lebih jelas dan terang apa tajuk kita pada hari ini. Okey, untuk maklumat semua, kosmologi itu merupakan sistem kehidupan yang dipercayai oleh seseorang. Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat itu kita melihat apakah apakah sistem kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh, orang Melayu mempunyai adat dan pantang larang yang sendiri, dan apa pegangan mereka, dan sejauh manakah kepercayaan mereka itu memberi kesan kepada diri mereka. Selain itu, kosmologi ini merupakan alam pemikiran seseorang, merupakan bagaimana mereka berfikir tentang suatu perkara, ataupun tanggapan mereka terhadap suatu perkara. Kerana latar belakang sesebuah masyarakat itu akan mempengaruhi bagaimana mereka mempengaruhi alam pemikiran mereka, dan mempengaruhi cara mereka mentafsir alam sekeliling mereka. Okey. Berdasarkan penangan tadi, saya percaya bahawa Puan Mastika dah faham apa itu kosmologi. Okey, untuk soalan yang pertama, untuk soalan yang kedua, okey, dalam masyarakat yang anda duduki sekarang ni, apakah kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat majoriti di kawasan yang Puan Mastika duduki? Okey, dari segi masyarakat, saya bahagikan kepada dua. Pertama, masyarakat di mana tempat saya tinggal, dan kedua, masyarakat di mana tempat saya bekerja. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, saya bekerja di Puncak Alam dan juga di Shah Alam, dan tinggal juga di Puncak Alam. Jadinya kebanyakan masyarakat yang ada di kawasan ini ialah masyarakat Melayu lah. Ada juga Cina dan India, tapi bilangannya sangat sedikit, dan merupakan golongan minoriti lah. Jadinya untuk sistem kepercayaan, kalau dari kita lihat dari sudut agama, agama Islam, Hindu dan juga Buddha lah, saya percaya ada dalam kalangan rakan sekerja saya juga ada yang menganut Christianity. Sepanjang pengetahuan saya, tak ada yang etis ke apa semua tu. Sepanjang pengetahuan saya tak ada. Cumanya kalau tengok dari sudut student ataupun pelajar, ada juga yang mengamalkan kepercayaan seperti animisme, terutamanya daripada pelajar yang daripada Sabah dan Sarawak. Saya ada bertanya kepada para pelajar saya, adakah mereka masih mengamalkan kepercayaan mereka seperti pokok besar mempunyai kuasa, pokok besar boleh mendatangkan bala, ataupun melanggar patang larang boleh menyebabkan mereka ditimpa tulah ataupun bala, dan
kebanyakan para pelajar saya yang berasal daripada Sabah dan Sarawak, ya, masih, maksudnya mereka masih berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing. Itu untuk sedikit untuk kepercayaan lah. And seperti yang kita tahu, untuk masyarakat Melayu, kita memang popular dengan adat resam, pantang larang, dan juga kepercayaan yang kita warisi daripada nenek moyang lah. Dan saya percaya untuk India dan juga kaum Cina juga mempunyai pantang larang yang serupa. Okey, berdasarkan penceritaan Puan Mastika tadi, saya dapat tahu bahawa Puan Mastika ni merupakan seorang pensyarah dan duduk di Bandar Pucak Alam. Okey, dan Puan Mastika juga menyatakan bahawa ke majoriti penduduk di sekeliling Puan Mastika adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam, betul? Okey. Jadi saya percaya dalam Islam, soalan saya kepada Puan Mastika, dalam Islam, adakah anda faham sistem kehidupan yang diterapkan dalam kepercayaan Melayu Islam itu sendiri? Okey, jadi sebagai Muslim, sudah semestinya kita memang daripada kita, bukan daripada darjah 1, kita daripada tadika ataupun sebelum tadika di rumah, masa umur 3-4 tahun pun kita memang dah diajar and kita memang dah diterapkan oleh ibu bapa dengan kepercayaan Melayu lah, sama ada pembelajaran tu secara formal ataupun tidak formal. Okey, jadi semestinya saya selaku Muslim memang faham lah. Okey, jadinya untuk menerangkan kepercayaan Islam yang saya sendiri anuti dan majoriti penduduk di tempat saya tinggal, sebagai contohnya, kita sebagai umat Islam, kita percaya di dunia ni, kita dalam kehidupan di dunia ni kita terdapat fasa-fasa dia. Okey, so terbahagi kepada beberapa alam. Jadinya kita percaya kita bermula sebagai manusia di alam roh, dan daripada alam roh kita berpindah ke alam rahim, maksudnya kita dalam kandungan ibu, dan seterusnya apabila dah terbentuk jasad, dilahirkan ke dunia, berpindah kepada alam dunia, di mana kita sebagai umat Islam dituntut untuk melakukan amal ibadat, dituntut untuk melakukan kebaikan dan menjauhi semua kemungkaran, dan selepas alam dunia kita beralih kepada alam barzah. Okay, ataupun alam barzah ni juga dikenali sebagai alam kubur, dan akhir sekali kita akan berpindah kepada alam yang kita percaya sebagai umat Islam sebagai alam yang kekal, iaitu alam akhirat. Jadinya dan di alam akhirat tu kita percaya ada hari pembalasan. Okey, hari pembalasan ni bermakna segala amal ibadat yang kita kerjakan akan mendapat balasan syurga, dan kita percaya juga ada neraka. Jadinya sistem kepercayaan dalam Islam ni berbezalah dengan agama-agama yang lain, di mana kita percaya yang pertama sekali dari sudut akidahnya, kita ada rukun iman dan juga rukun Islam lah. So untuk rukun Islam dan rukun iman tu kita memang berpegang teguh, kita percaya kepada Tuhan yang satu, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad, yang mana dua elemen penting ni tiada dalam agama lain. Dan kita juga percaya kepada setiap perbuatan akan dibalas lah. Sebab dalam Islam kita percaya kepada dosa dan pahala. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya, sebelum tu saya nak beritahu lah Puan Mastika bahawa sebenarnya kosmologi ni bukan hanya melibatkan alam pemikiran atau sistem kepercayaan semata-mata. Terdapat juga elemen-elemen lain dalam kosmologi ni yang terdapat dalam bidang kosmologi. Antaranya ialah dalam sebuah masyarakat, kebiasaannya terdapat adat atau pantang larang, di mana adat dan pantang larang ni menjadi ibaratnya kepercayaan mereka, dan telah diturunkan daripada nenek moyang mereka lagi. Jadi saya nak tanyalah, untuk masyarakat Islam di sekeliling Puan Mastika, adakah Puan Mastika tahu tak sedikit pantang larang yang diamalkan, dan
adakah ia masih dipatuhi oleh masyarakat di kawasan Puan Mustika sendiri sehingga ke hari ini? Okay, untuk menjawab soalan ni, saya rasa masyarakat pada hari ini kita sudah semakin moden, jadinya mungkin pada hari ini kita kurang mengamalkan pantang larang apa semua ni. Tapi saya percaya, macam saya pun baru berusia 27 tahun, saya memang daripada kecil ada sesetengah pantang larang yang kita dengar daripada mak kita ataupun nenek kita. Jadinya walaupun kita tak amalkan, mungkin kita tahu dengan pantang larang ni. And saya rasa kita patut bezakan pantang larang yang memang kita warisi daripada nenek moyang. Maksudnya pantang larang tu ialah pantang larang yang dibuat oleh masyarakat Melayu, dan juga sebenarnya pantang larang yang dilarang dalam agama, yang mana dua pantang larang ni adalah berbeza. Satu ialah pantang larang berdasarkan agama yang mengikut dasar agama, dan lagi satu ialah pantang larang yang hanya diamalkan oleh masyarakat Melayu yang mungkin sebenarnya tidak bertentangan pun dengan agama Islam. Tapi saya percaya walaupun ada sesetengah pantang larang dalam masyarakat Melayu yang kadang-kadang kita rasa merepek, ataupun kita rasa macam dah tak logik untuk diikuti pada zaman sekarang, saya percaya ada sebab kenapa pantang larang sedemikian diwujudkan, dan sebenarnya adalah untuk kebaikan masyarakat itu sendirilah. Jadinya antara pantang larang yang saya boleh kongsikan, yang saya biasa dengar daripada kecil, ni very common lah, kebiasaannya untuk kaum perempuan, kaum wanita, kita sering mendengar, terutama kalau kita tolong mak kita kat dapur, benda pertama mak kita akan tegur, jangan menyanyi dapur. Sebab apa? Sebab pantang larangnya orang masyarakat Melayu percaya siapa anak dara yang menyanyi di dapur akan mendapat lelaki, akan berkahwin dengan lelaki yang lebih tua. Okey, pantang larang ni sebenarnya kalau kita tengok secara positif, walaupun rasa macam tak logik, tapi kalau tengok secara positifnya, di sebalik pantang larang tersebut ialah untuk mengelakkan kita leka dan masakan yang kita masak tu hangus. Okey, itu sebenarnya tujuannya. Dan dalam masyarakat Melayu juga ada pantang larang, contohnya ketika sebelum pasangan yang mahu mendirikan rumah tangga, okey, ada pantang larang dalam masyarakat Melayu. Contohnya lelaki dan perempuan yang bakal berkahwin tidak dibenarkan berjumpa kerana yang pertama, kita biasa dengar orang tua-tua akan menyebut darah manis. Kenapa? Dan saya percaya pantang larang ini sebenarnya, walaupun dia adalah pantang larang masyarakat Melayu, sebenarnya ini adalah bertepatan dengan konsep agama Islam sendiri yang melarang lelaki dan perempuan yang bukan mahram sebelum berkahwin untuk keluar bersama. Okey, jadinya sebab itulah saya rasa sebenarnya ada pantang larang yang ada baiknya, walaupun ada pantang larang yang saya rasa macam okey, mungkin kita dalam zaman yang makin moden ni mungkin dah tak perlu diamalkan. Okey, antara pantang larang lain lagi yang kita selalu dengar, terutamanya kepada ibu-ibu yang mengandung dan juga ibu-ibu yang lepas bersalin lah. Contohnya macam ibu-ibu yang mengandung tak boleh minum air sejuk, ataupun suami kepada ibu yang mengandung dinasihatkan untuk tak, kalau nampak ular waktu tengah memandu, jangan langgar ular tersebut supaya tak terkenan kepada bayi. Dan juga pantang-pantang selepas bersalin, contohnya tak boleh makan makanan yang tertentu, sebab dikuatiri akan menyebabkan kesan kepada bayi. Dan juga pantang larang yang diamalkan oleh ibu mengandung. Tapi saya percaya terutamanya yang berkaitan dengan pantang larang yang diwarisi, yang kita warisi daripada nenek moyang berkenaan dengan ibu mengandung dan pantang selepas bersalin, mungkin ada
sesetengah daripada pantang larang tersebut tidak bersesuaian dengan pada zaman kini, sebab pada zaman kini kita dah ada perubatan moden dan mungkin mengikut nasihat doktor tu lebih baiklah daripada mengamalkan pantang secara tradisional. Okey, baiklah. Untuk soalan sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya, dalam bidang kosmologi ni ada juga kebiasaannya masyarakat yang pada zaman dahulu, alam kosmologi ni banyak dikaitkan atau dipengaruhi oleh kewujudan pelbagai cerita rakyat, mitos atau cerita dongeng yang pada masa itu menjadi hiburan pada masyarakat pada zaman itu. Okey, soalan saya kepada Puan Mustika, adakah anda tahu apa-apa cerita rakyat, mitos atau cerita dongeng yang di dalam masyarakat di sekeliling Puan Mustika yang mungkin memberi impact pada mereka atau memberi apa-apa input lah kepada mereka? Okey, mengenai cerita rakyat ataupun cerita dongeng ataupun apa-apa cerita mitos ni, saya ingat masa saya tak ingat darjah berapa, mungkin darjah 5, darjah 6 macam tu, saya ada baca mengenai kisah Mahsuri. Okey, kisah yang terkenal di Pulau Langkawi. Okey, seperti yang kita tahu, Langkawi yang ada pada hari ini bukanlah Langkawi yang ada pada masa dahulu bukanlah seperti Langkawi yang maju pada hari ini. Okey, jadinya Mahsuri ni kita tahu Mahsuri difitnah, dan kesan daripada difitnah tu Mahsuri telah bersumpah bahawa Langkawi akan menjadi seperti padang jarak, padang terkukur sebanyak 7 keturunan lah. Okey, dan sesetengah masyarakat Melayu mempercayai sumpahan tersebut dan setengah tidak mempercayai dengan mengatakan bahawa okey, sumpahan tersebut tak menjadi sebabkan okey, Langkawi maju je selepas Mahsuri meninggal dunia. Tapi bukan itu yang penting sebenarnya, tapi apa yang penting ialah kesan kisah Mahsuri kepada masyarakat Melayu. Sebab apa yang cuba disampaikan dalam kisah Mahsuri ni ialah betapa negatifnya, betapa sesuatu fitnah itu memberikan impak yang negatif kepada bukan saja individu yang difitnah tetapi juga kepada keluarga dan juga kepada masyarakat sekeliling. Jadinya saya percaya disebabkan dalam cerita Mahsuri telah dituduh bermukah. Jadinya dekat situ kita nampak fitnah itu diberikan kepada seorang wanita yang telah berkahwin. Jadinya saya rasa kesan kepada masyarakat hari ini ialah kita tahu kesan fitnah itu ialah sangat buruk, dan ini juga bertepatan dengan kepercayaan kita sebagai umat Islam, yang mana Islam sangat mengutuk perbuatan memfitnah orang lain. Yang saya rasa kita pun tahu yang perbuatan memfitnah itu diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri. Okey, berdasarkan penerangan Puan Mustika pada ini, saya percaya pada Puan Mustika sudah faham apa itu kosmologi. Dan jadi sebagai kesimpulan, adakah Puan Mustika rasa kosmologi ini perlu diterapkan kepada masyarakat pada hari ini, dan adakah masih relevan? Kerana saya percaya arus pemodenan pada waktu sekarang ini ditambah pula dengan budaya-budaya luar, sedikit sebanyak menjadikan kosmologi ini semakin lapuk di telan zaman. Jadi apa pendapat Puan Mustika? Dan boleh simpulkan sama ada kosmologi ini perlu diterapkan kepada masyarakat atau sudah perlu diberhentikan segera? Okey, saya sebagai seorang pendidik, saya percaya setiap cabang ilmu tu sentiasa berguna dan sentiasa relevan. Walaupun kosmologi bukanlah bidang saya dan bukanlah sesuatu yang saya
pernah buat kajian dan sebagainya, tapi saya sangat percaya setiap cabang ilmu, setiap disiplin ilmu itu sangat berguna. Sama juga kosmologi, macam hari ini saya belajar perkara yang baru mengenai kosmologi. Jadinya saya percaya cabang ilmu bagi kosmologi ni sangat relevan dan perlu diteruskan untuk diajar kepada para pelajar sehingga ke peringkat universiti pun, kerana disebabkan kita tahu mengenai kosmologi, kita lagi faham, kita lagi kenal dan kita lagi menghayati kepercayaan kita, kita punya warisan nenek moyang dan juga agama Islam itu sendiri. Jadinya saya percaya sangat relevan dan wajar diteruskan pada masa akan datang. Okey, jadi berdasarkan perangan Puan Mustika itu, saya percaya kami berdua telah mencapai objektif temu bual pada hari ini, iaitu untuk melihat sama ada kosmologi itu masih berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Jadi diharapkan semua dapat mendapat sedikit input atau pengetahuan baru daripada hasil temu bual kami pada hari ini. Jadi diucapkan terima kasih kepada Mustika di atas kerjasama yang diberikan. Jadi kami sudahi temu bual kami ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.